Kisah yang kedua ni bertajuk Blok kosong dijadikan asrama sementara dan 3 sekawan demam nampak kelibat misteri buat persembahan pukul 1 pagi. Mereka yang pernah menetap di asrama paling tidak pasti pernah terdengar pelbagai kisah seram turun-temurun di tempat penginapan masing-masing, kan? Ada di antaranya benar dan ada pula sekadar kisah dongeng bagi menakut-nakutkan pelajar baru. Begitu juga dengan Aman. Nama dia Aman. Sejak bertukar ke sebuah sekolah berasrama penuh di utara tanah air, pelbagai kisah sampai di telinganya, namun tidak pernah mengambil serius akan perkara berkenaan. Antara kisah popular yang disampaikan pelajar senior ialah mengenai bangunan asrama lama sekolah berkenaan yang menyimpan 1001 kisah pelik dan seram, sehinggakan ia dibiarkan kosong tanpa berpenghuni disebabkan ia sudah lama ditinggalkan. Ada pihak mendakwa ada benda menumpang di bangunan tersebut. Malah ada individu pernah terlihat kelibat merayau-rayau di sekitar kawasan asrama tu. Jujurnya, saya bukan percaya sangat perkara-perkara mistik dan pelik. Apabila senior bercerita, saya cuma menganggap ia sekadar cubaan menakut-nakutkan kami. Saya hanya dengar, tetapi ibarat masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, macam itulah katanya. Beberapa minggu menetap di asrama tu, Aman memberitahu pihak pengurusan memaklumkan semua pelajar di bloknya perlu berpindah sementara waktu di bangunan lama tersebut bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan di blok yang digunakan. Ketika berpindah sementara ke blok kosong tu, terdetik dalam hatinya mengenai kisah diceritakan senior tentang bangunan tu. Aman mengakui perasaan berdebar mula dirasainya, namun dia tak mahu terlalu mengikut perasaan. Pada hari kami berpindah, semua pelajar ditugaskan untuk membersihkan kawasan asrama selain kami dikendaki membawa barang-barang keperluan, memandangkan bangunan tu sudah lama tak berpenghuni. Meskipun pelbagai cerita kurang enak tentang asrama tu, tapi alhamdulillah bangunan tersebut sebenarnya dalam keadaan baik, biarpun ia agak jauh daripada asrama lain. Cuma perlu bersihkan habuk dan sawang, katanya. Aman memberitahu dia bersama 2 sahabatnya ditempat di sebuah bilik yang mempunyai 2 buah katil 2 tingkat, dan mereka bertiga gembira kerana ditempatkan dalam bilik yang sama. Happy lah kan? Katanya, saya pilih katil sebelah kanan. Saya pilih katil belah atas, bahagian kiri. Kawan saya ambil bahagian bawah. Katil satu lagi pula kawan saya pilih untuk tidur di bahagian atas. Okey, ini ceritanya malam pertama dekat situ. Kami berasa agak tidak selesa kerana kipasnya tak berfungsi, dan mungkin disebabkan di tempat barulah, jadi kami belum dapat biasakan diri lagi. Di sini Aman memberitahu, walaupun cuaca agak panas, mereka akhirnya tertidur disebabkan keadaan panas kerana cuaca dan masalah kerosakan kipas.
Aman terjaga sekitar pukul 1 pagi dalam keadaan berpeluh-peluh, dan selepas tu dia tak boleh melelapkan matanya. Ketika saya termenung seorang diri, kata Aman, saya rasa macam ada benda sedang perhatikan saya daripada katil bawah yang kosong tu. Macam ada kelibat. Tiba-tiba saya rasa serap sejuk. Perasaan yang belum pernah saya rasa sebelum ni. Dalam samar-samar, saya tarik selimut kerana tak mahu terlihat benda-benda yang mungkin membuatkan saya berasa takut, imbaunya. Ketika cuba menenangkan diri, Aman terdengar suara seseorang seperti sedang menyanyi di tepi telinganya. Namun dia cuba mengawal perasaannya dan cuba untuk bertenang. Aman memberitahu ketika tu badannya terus berpeluh kerana perasaan takut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Namun dia memberanikan diri untuk melihat dari mana datangnya suara tersebut. Tergamam saya apabila suara seseorang menyanyi itu datang daripada katil yang kosong berkenaan, dan jelas kelihatan kelibat seorang wanita yang seolah-olah sedang menari sambil menggerakkan tangannya berwajah pucat dan matanya menakutkan. Saya tarik selimut dan badan menggeletar. Ya Allah, apa tu? Ya Allah. Tanpa disedari, saya terkencing di atas tilam kerana berasa terlalu takut, sambil mulut terkumat kamit membaca segala surah yang saya tahu, ujarnya. Aman memberitahu suasana tiba-tiba menjadi sunyi, namun dia sekali lagi terkejut apabila sahabatnya terjaga dan memanggil namanya. Melihat keadaannya dalam ketakutan, rakannya itu bingkas bangun membuka lampu dan terkejut melihat wajahnya dan katilnya basah. Rupa-rupanya kawan saya juga mendengar suara wanita tu, tetapi hanya berdiam diri sebelum memberanikan diri untuk bangun apabila mendengar suara saya terketar-ketar membaca ayat Al-Quran. Kami bertiga ambil keputusan untuk menumpang di bilik rakan yang lain kerana ketakutan sehingga tidak sedar saya dah terkencing di atas tilam, katanya. InsyaAllah. Sepanjang malam tu, kata Aman, dia tak boleh melelapkan matanya, dan mereka bertiga mengalami demam kira-kira seminggu. Sehingga pihak wadan terpaksa memanggil ustaz untuk memulihkan semangat masing-masing. Dalam saya tak percaya ia berlaku kepada diri saya, tetapi saya anggap usikan itu mungkin kerana kami telah masuk ke tempat tinggalnya, memandangkan asrama tu sudah lama tidak berpenghuni. Sekian kisah perkongsian daripada Aman.